Ini bab apa yang diucapkan selepas tasyahud oleh seseorang itu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu selesai bertasyahud akhir, maka hendaklah dia meminta perlindungan dengan Allah daripada 4 perkara. Yang pertamanya daripada azab Jahannam, yang keduanya daripada azab kubur, dan yang ketiga daripada fitnah kehidupan dan kematian, dan yang keempatnya iaitu daripada kejahatan Masih Ad-Dajjal. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas daripada Nabi SAW bahawa baginda mengucapkan selepas bertasyahud, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, aku berlindung denganmu daripada azab Jahannam, aku berlindung denganmu daripada azab kubur, aku berlindung denganmu daripada fitnah Dajjal, aku berlindung denganmu daripada fitnah kehidupan dan kematian. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Hanzalah bin Ali bahawa Mihjan bin Al-Adra' menceritakan kepadanya, katanya Rasulullah SAW pernah masuk ke dalam masjid. Tiba-tiba baginda mendapati ada seorang lelaki yang telah pun hampir selesai mengerjakan sembahyangnya. Ketika dia bertasyahud, dia berkata, dia mengucapkan begini, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, Tuhan yang Esa, As-Samad, As-Samad, Tuhan yang sempurna, dan sebagainya. Nanti kita akan sebut makna dia. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesiapa pun, sesuatu apapun yang menyerupainya. Aku mohon kepadamu apa? Agar engkau mengampuni dosa-dosaku, sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Qala, perawi berkata, faqala, maka Nabi SAW bersabda, qad ghafara lahu, qad ghafara lahu, 3 kali. Sesungguhnya Allah telah mengampuninya, Allah telah mengampuninya. Bab ikhfa' tasyahud, ini bab memperlahankan bacaan tasyahud. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah, beliau berkata termasuk di antara sunnah ialah diperlahankan tasyahud itu, ataupun seseorang itu memperlahankan bacaan tasyahudnya. Babul isyarati fit tasyahud, ini bab isyarat dalam tasyahud. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ali bin Abdurrahman Al-Muawi, beliau berkata, pernah Abdullah bin Umar melihat saya bermain-main dalam sembahyang dengan tangan saya, main-main anak batu dengan tangan saya. Bila dia selesai bersembahyang, dia pun menegur saya daripada melakukan begitu. Beliau berkata, kamu lakukanlah seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Aku pun bertanya dia, bagaimana yang Rasulullah SAW lakukan dalam sembahyangnya. Dia pun kata, apabila dia duduk dalam sembahyang, dia meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya, dan baginda menggenggam jari-jarinya semua sekali, dan dia mengisyaratkan, baginda mengisyaratkan dengan jari yang mengiringi jari ibu jari, yang ini dengan jari telunjuklah, dan dia meletakkan, baginda meletakkan tapak tangan kirinya di atas paha kirinya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, daripada ayahnya, yakni Abdullah bin Zubair, beliau berkata Rasulullah SAW apabila duduk dalam sembahyang, baginda akan memasukkan kaki kirinya ke bawah paha kanannya dan ke bawah betisnya, dan dia akan menghamparkan kaki kanannya. Wa wada'a yadahu al-yusra 'ala rukbatil yusra, baginda meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya, dan meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya. Wa asyara bi usbu'ihi, dan baginda mengisyaratkan dengan usbu'nya, dengan jarinya. Wa arana Abdul Wahid menunjukkan kepada kami
isyarat dengan jari itu jari mana? Dia mengisyaratkan dengan jari sababah, jari telunjuk. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Amir bin Abdullah, daripada Abdullah bin Az-Zubair, bahawa beliau menyebutkan sesungguhnya Nabi SAW mengisyaratkan dengan jarinya apabila baginda berdoa, wala yuharrikuha, dan baginda tidak menggerak-gerakkannya. Wa qala Ibnu Jurayj berkata, wa zada Amr bin Dinar, Amr bin Dinar berkata, katanya akhbarani Amir daripada ayahnya bahawa beliau melihat Nabi SAW berdoa begitu. Wa yatahamalu Nabi SAW biyadihi al-yusra ala faqidhihi al-yusra, baginda SAW memegang dengan tangan kirinya di atas ataupun meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang lain, dengan sanad lain daripada Amir bin Abdullah tadi juga bihadzal hadis ini. Qala, beliau berkata, qala, perawi berkata, perawi datang lagi itu kata, yakni Abdullah bin Az-Zubair, la yujawizu basaruhu isyaratahu, yakni matanya, pandangannya tidak melampaui isyarat jari dia tu. Kerana dia tengok situ, tidak lebih ke depan tengok tu. Hadis Hajjaj lebih sempurna, kata Abu Dawud. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Malik bin Numair Al-Khuzai daripada ayahnya, beliau berkata, aku pernah melihat Nabi SAW meletakkan lengan kanan di atas paha kanannya dengan mengangkat jari telunjuknya, qad hanaha syai'an, dicondongkan, dibengkokkan sedikit jari telunjuk dia tu. Itulah. Jadi bab mula-mula ni, apakah yang diucapkan selepas tasyahud, yang berupa ta'awudz ataupun doa dan lain-lain lagi. Yang dimaksudkan di sini ialah ta'awudz, yang selepas daripada tasyahud itu, siapa semua sekali lah selawat ke apa tu, lepas pada tu ialah apakah yang dia baca selepas tasyahud. Yang ni sebelum hak lain-lain, sebelum hak lain-lain, yang ni sebelum doa-doa yang lain. Dan yang dimaksudkan dengan tasyahud di sini ialah tasyahud akhir, seperti yang jelas di dalam hadis ini, idza faragha ahadukum min at-tasyahhudil akhir. Itu jelas maknanya hak akhir. Jadi apabila dia sebut hak akhir ini, bermakna ini semua tidak elok lah, tidak mustahab dibaca dalam tasyahud awal. Jadi ini semua ni dalam tasyahud akhir. Dalam tasyahud awal tidak dibaca, sebab tasyahud awal dia memang nak peringkah. Dengan maksud ringkas itu banyak perkara lah yang disebutkan ataupun dibaca di dalam tasyahud akhir itu tidak dibaca di dalam tasyahud awal. Begitu juga dengan ta'awudz ini. Jadi hadis ini tidak sesuai lah dengan pendapat Ibnu Hazm dan sesetengah ulama bermazhab Zahiri yang mengatakan bahawa doa ni kena baca juga, wajib baca dalam tasyahud yang pertama juga, wajib baca. Bahkan kalau mengikut Tawus di kalangan tabi'in, Tawus dia suruh anak dia tak baca ni dalam tasyahud yang pertama, sudah semaya dia suruh semaya mula. Siapa setara tu ada, tetapi ini bukan pendapat jumhur ulama, bukan pendapat kebanyakan ulama. Ini pendapat sebahagian sahaja. Hak kebanyakan ulamanya tidak. Dalam tasyahud yang pertama tidak dibaca semua ni. Adapun dalam tasyahud yang akhir ataupun tahiyat akhir, kita panggil tahiyat akhir. Jadi boleh dikatakan semua ulama lah mengatakan elok baca ni dan sunnah baca
pada tasyahud akhir. Sunnah lah. Sunnah. Hak kata wajib itu ada juga, tetapi hak kebanyakannya kata paling tinggi sunnah. Sunnah. Mustahab, molek buat tu. Bukan sampai kepada peringkat wajib yang ni sampai tak sah semaya, tidaklah sampai gitu. Gapo dia hak baca ni? Hak ni sebelum daripada doa-doa yang lain. Doa-doa yang lain tu seperti yang kita sudah bincang dah dulu, macam-macam lah bolehnya. Ada khilaf doa yang lagu mana. Itu selepas hak ni lah maksudnya. Jadi ini orang panggil ta'awudz. Ta'awudz, meminta perlindungan dengan Allah. Jadi ta'awudz ni selepas daripada hak selawat tu. Lepas tu ta'awudz, lepas tu baru doa-doa yang lain. Jadi ta'awudz ni yang Nabi SAW ajar di sini dalam beberapa hadis yang kita baca ni ialah daripada 4 perkara. Yang pertama daripada azab Jahannam, yakni siksaan neraka Jahannam. Jahannam tu mana neraka lah. Dan minta berlindung juga dengan Allah daripada azab kubur. Ini menunjukkan hadis-hadis seumpama ini menunjukkan bahawa azab kubur itu ada. Azab kubur itu ada suku daripada azab neraka, suku berasingan. Sebab itulah dalam kitab kita ni muka surat 312 bawah tu nombor 2 dia kata fihi itsbatuhu khilafan lil mubtadi'ah. Jadi dalam hadis ni menyabitkan adanya azab kubur itu. Ini berbeza dengan pendapat ahli bid'ah. Jadi hak kata tak ada azab kubur tu adalah ahli bid'ah. Ahli bid'ah, Mu'tazilah dan sebagainya, ramailah hak kata lagu tu. Tapi itu ahli bid'ah. Adapun ahli sunnah tidak. Azab kubur ini ada. Jadi orang yang kata tak ada azab kubur tu dia menolak sekian banyak hadis yang sampai kepada peringkat tawatur, sampai kepada peringkat tawatur, dan ini juga termasuk dalam akidah juga. Akidah juga. Walaupun akidah itu termasuk dalam furu' akidah, tapi akidah lah juga. Dan fitnah al-mahya wal mamat, fitnah kehidupan. Yang ketiganya, apakah yang dimaksudkan dengan fitnah kehidupan itu? Iaitulah macam-macam ujian lah. Ujian yang hak taksirnya, hak minta berlindung, ujian tu tentu kena ada. Ujian tu ada, mesti ada dalam dunia ni. Hak ujian yang mungkin kita tidak dapat menghadapinya, ataupun kita menghadapinya dengan cara yang tak betul, menyeleweng daripada kehendak Allah, kehendak agama. Itu minta berlindung daripada hal tu. Ujian tu ada belaka. Mesti dah hal tu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala tu. Tuhan buat kita ni untuk dia uji kita lah, siapa dia hak lebih moleknya dari segi amalan semasa hidup tu. Memang ada tu. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Tu memang ada. Tuhan uji dengan baik buruk kita tu. Ada. Tak boleh lari kalau selagi hidup di dunia ini. Tetapi hak maksud di sini fitnah. Fitnah ni yang menggugat, mencabar akidah kita, iman kita. Hak tu maksudnya. Satu. Yang kedua, ada juga yang mengatakan fitnah dunia ini yang berkait dengan hawa nafsu. Kita terlalu menurut hawa nafsu sehingga meninggalkan ajaran agama. Itu yang kedua. Yang ketiga, fitnah dunia juga hidup dalam kejahilan. Jahil. Siapa kemati tak pandai, tak tahu agama. Tak tahu agama. Tahu pun asas-asas, itu fitnah. Fitnah dalam hidup juga tu. Itu besar tu. Hak Nabi SAW ajar minta kita berlindung dengan Allah tu, fitnah lagu tu lah. Jahil tentang agama. Orang lain reti sangat agama jahil. Dan kemuncak fitnah kehidupan ini ialah dia sebut sini wal a'yadu billah, iaitu su'ul khatimah, mati dalam keadaan tidak baik. Tidak baik. Dan kemuncak hak tidak baik tu ialah mati dalam keadaan kufur, dalam keadaan kafir mati itu. Dan fitnah kematian pula
Tadi kita kata hak dekat nak mati tu su'ul khatimah. Ada ulama mengatakan hak tu termasuk dalam fitnah mati dah tu, dekat nak mati tu. Ada ulama mengatakan dah itu fitnah dunia tu, fitnah kehidupan lagi tu. Selepas tu baru fitnah mati. Selepas tu. Ataupun maksud fitnah mati ni ujian yang kita tidak tertanggung di dalam kubur, di alam kubur, alam barzakh itu. Itu pun maksudnya fitnah kematian. Kita tak boleh jawab di situ. Fitnah kematian. Dia tanya, malaikat tanya, kita tak boleh jawab. Ataupun kita diseksa di dalam kubur. Itu dikatakan fitnah kematian. Dan memang di dalam hadis-hadis yang sahih sangat banyak fitnah di dalam kubur ini memang ada. Yaitu di antaranya annahum yuftanuna fi quburihim. Mereka diuji di dalam kubur-kubur mereka. Fitnah syarril masihid dajjal, dalam riwayat Muslim syarri fitnatil masihid dajjal, bukan syarril masihid dajjal, tapi syarri fitnatil masihid dajjal. Dalam riwayat yang lain min syarril masihid dajjal, serupa dengan dalam Abu Daud ini. Kesimpulannya Dajjal itu pun satu fitnah juga. Satu fitnah juga. Jadi yang dia sebut-sebut ni semua ni berkait dengan agama belakang ni. Berat lah, berat. Fitnah yang berat. Dan fitnah ni menyebabkan seseorang itu tergelincir, terpesong dari segi akidah. Dari segi akidah dia, hak tu, hak besar. Masih Dajjal apabila dia mari, tak kira lah hak besar tu ke, hak disebutkan dalam banyak hadis itu, ataupun Dajjal yang lain, semuanya penuh dengan fitnah. Dan apabila kita berhadapan dengannya, mungkin akidah kita tu jadi tergugat. Jadi tergugat. Di antaranya Dajjal yang akan keluar dalam hadis Muslim ada sebut daripada Isfahan. Yatba'ud Dajjal min Yahuda Isfahan 70,000 alaihimut tayalisah. Itu pun cukup besar fitnah. Kena sampai kita, kena kita sendiri. Hak tu dah dengan kita. Iaitu Dajjal akan diikut oleh 70,000 Yahudi Isfahan. Mereka pakai tayalisah, taylasan, maknanya jubah hitam. Jadi kebanyakan ulama kita hak sekarang ni, termasuklah guru Anas sendiri, semasa di Pakistan dulu, dia kata Khomeini, kata dia, itu yang dimaksudkan Dajjal itu. Yang timbul tu sampai kita, kata dia. Sebab apa? Sebabnya Isfahan duduk mana? Yahudi dia sebut. Yahudi ni duduk Israel lah. Kalau kita kata sama Nabi, Israel tu pun tak ada. Israel tu tapi ada lah ni. Kalau kita cari dalam Israel, tak ada nama Isfahan. Isfahan masyhur, semua orang tahu Isfahan. Duduk di Iran. Terletak di Iran. Lepas tu dia kata Yahudi. Apa makna Yahudi? Orang Yahudi ke ataupun perangai dia supaya Yahudi? Dua. Ada yang mengatakan ini Yahudi, memang Yahudi sungguh lah, tapi sebab orang Yahudi ni asalnya dia tak ada negeri. Sebab dia ni jahat, lama-lama buang halal lari pergi rata gitu. Di antara tempat besar mereka larinya ialah di Iran. Seperti yang kita maklumkan dalam sejarah, Hitler dulu bunuh Yahudi kan. Ke Jerman pun ada juga. Perginya ke Rusia pun ada. Rata negeri pergi. Akhir sekali simpati ni. Ni bapak dia ni Amerika dan British ni, dia bui situ. Israel. Biar Yahudi bertapak situ sikit dia bui. Lepas tu keluar dia nak kira lah. Jadi Yahudi dia sebut. Hak lebih munasabahnya iaitu cara Yahudi, amalan Yahudi, sikap seperti Yahudi yang menyelewengkan agama, merosakkan agama, mengubah agama. Seperti mana orang Yahudi lah ubah ajaran Nabi-Nabi. Hak ni pun lagu tu juga. 70,000 mana 70 bilangan kau? Seperti mana biasa ulama-ulama mengatakan, kalau 700, 7,000 dia menunjukkan banyak, ramai.
hak mengikut. Alaihi mutayalisah, taylasan ialah jubah khusus yang berbeza daripada jubah orang Arab. Berbeza daripada jubah orang Arab. Biasanya hitam warna dia. Cuba kita perhati, semua tu ada berlaku. Ada dah ayat dalam hadis. Hadis Muslim dalam bab Dajjal. Hujung Muslim ada sebut. Itu berapa ramai orang keliru. Hak jadi sesat gitu. Apabila kita rayak ni Syiah ni tak betul ni, dia maki sahabat, dia kafir sahabat, ramai di antara kita ni bukan orang luar. Kita ni pun sudah kena tu. Orang-orang alim pun dia kata tak apa, tu tidak akidah. Dia kata lagu tu. Jadi kafir sahabat tu tidak akidah. Jadi kalau sahabat kafir pun tak apalah, boleh terima. Pasal apa? Ni nak melera ni. Jadi sahabat tu sanggup ke tepi. Pasal apa nak melera ni? Tidak fitnah lagu tu. Tidak rosak. Rosak tu kalau sahabat kafir, mana Quran ni sahabat bawa, mana orang kafir lah bawa. Lepas tu pun bawa Syiah tu bukan setakat sahabat-sahabat biasa ni. Pakai Sayyidina Abu Bakar tu dia kafir, Sayyidina Umar. Jadi kalau lagu tu macam mana kita nak yakin dengan Quran, dengan hadis yang ada ni, semua sahabat-sahabat riwayat ni? Tak boleh, bukan dah lah. Dah kafir, dah jahat, memang dia percaya lagu tu. Kita tak saya dengar macam molek semacam Khomeini, Iran tu kerajaan Islam semacam, contoh negara Islam semacam. Lepas tu kan kalau kita tanya lebih, dia kata tu masuk dalam OIC, menunjukkan terima Islam. Itu bukan menentukan akidah orang betul ke tak betul. Masuk dalam OIC ke apa tu, tu boleh pergi ke Mekah, ke Arab Saudi pun. Itu bukan menentukan. Dia tak faham lagi masalah akidah ni. Kita tengok, bukan main fitnah tu. Berapa ramai duk terima tu. Jadi konsep negara Islam pun tak tahu ke mana dah. Hak duk berjual politik pun tak tahu ke mana dah politik tu. Politik Islam tu kena akidah dia tu orang Islam, barulah negara Islam. Kalau tidak nak jadi lagu mana? Tak boleh. Situ lagi tak kena dah. Ada akidah dia tu lagu mana? Akidah fitnah. Zaman akhir ni dalam kitab-kitab tu di Azhar mana pun cerita. Bila sebut mazhab-mazhab, salah satunya mazhab Ja'fariyah, mazhab Imamiyah sebut. Jadi maknanya Islam lah dia. Apa yang Imam Nawawi dulu sebut sama Syiah, tapi dia tolak, tak betul, karu, bid'ah. Dia kata tak ada, dia sebut sekali dengan mazhab-mazhab, molek-molek sebut cara molek, tak ada. Imam-imam hak dulu, hak besar-besar, hak hebat-hebat, mana ada. Tiba-tiba mari kemudian ni selepas ada Darut Taqrib, molek wah mari belakang bubuh hak Khawarij lah dalam pekor. Jadi mana hak ni pekor Islam juga. Tak kena tu. Dia akidah dulu, baru boleh kita berdamai atas hak lain. Kalau tidak tersedur ayat lah. Akidah dulu. Situ. Sebab tu tak boleh pergi. Tengok, tertipu kan? Tidak fitnah tu. Fitnah yang lagu ni umum, lagu ni Dajjal lah. Fitnah lagu ni. Itu sifat dia dah. Hak Nabi raya. Sebab itu dia suruh minta pelindung. Kita tak faham-faham lagi. Kalau dia Dajjal, dia ingat Dajjal besar ni. Padahal Nabi SAW kata dah akan keluar, tidak akan kiamat berlaku. Kalau selagi tidak keluar 30 Dajjal kadzabun kulluhum yaz'umu annahu nabi. Semuanya mendakwa dia jadi nabi. Semua dakwa jadi nabi. Termasuklah Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, gapo semua tu. Yalah dah tu. Berapa ramai orang sesat ke dia. Dia ngaku jadi nabi. Khomeini ngaku jadi nabi ke tidak? Tak. Tapi dia ngaku dia jadi naib imam. Hak tu benda yang kita tak tahu. Naib imam tu supaya imam, sebab mengikut Syiahnya imam dia, imam 12 tu supaya nabi. Dapat wahyu, maksum, ada mukjizat dan macam-macam supaya nabi. Dia dakwa dia tu naib imam. Naib imam ni mengikut akidah orang Syiah lah ni supaya imam. Tidakkah bermakna dia telah merampas tu sifat-sifat nabi tu, keistimewaan yang ada pada nabi tu? Sudah dah. Pada hakikatnya dakwa jugalah tu. Sebab itulah Syah Waliullah sebut orang zindik ni lagu mana? Zindik ni kafir zindik. Dia berasa dia Islam, orang lain tak betul, tidak Islam. Dia berasa dia Islam, orang lain tu tidak Islam, tak betul, dia hak betul. Tetapi dia takwil hak hadis, hak sahabat ke apa, dia tak pakai.
Itu salah satu ciri dia. Salah satunya dia kata tidak semestinya orang tu apabila dia terima seseorang yang lain sebagai nabi selepas nabi kita baru rosak akidah dia. Tak mesti lagu tu. Misalnya ikut satu orang yang dakwa jadi nabi, tak mesti lagu tu. Kalau tidak dakwa jadi nabi pun, kalau pada orang tu didakwa ada sifat-sifat nabi, serupa juga, jadi zindik juga. Zindik juga. Itu kafir zindik orang panggil. Kafir zindik ni dia tidak pura-pura. Kalau munafik tu kafir juga, dia pura-pura. Luar ni semaya, tapi sebenarnya hati dia tak percaya. Hak ni dia percaya cara dia. Hak tak betul, tidak mengikut sunnah, tidak mengikut sahabat. Itu zindik jadinya. Sebab apa? Akidah bukan tu ada pada dia, tapi dia dakwa dia Islam. Itu orang panggil kafir zindik. Jadi fitnah Dajjal ini besar. Dajjal di sini dengan maksud jenis Dajjal. Jenis Dajjal ni dia akan merata pergi. Masih tu rata pergi siapa belakang. Memang fitnah cukup besar. Ni fitnah besar ni. Ramai keliru, bukan orang biasa. Orang alim pun keliru. Dia tidak faham sebab dia tidak tahu Syiah. Dia tak tahu Syiah. Dia nak baik dengan Syiah. Sebab dia tidak tahu Syiah tu setara mana. Kalau lak jadi sebuah luar negeri, lama-lama lagu tu. Tengok di Lebanon jadi apa? Tengok di Iraq jadi apa? Tengok di Pakistan jadi apa? Tidak akan ada kebaikan. Syiah tu ada dalam masyarakat, tidak akan ada kebaikan. Di mana saja mesti ada bala. Tak ada pasal. Tidak ada persaudaraan kata apa ni untuk satu, itu dakwah saja. Tidak akan berlaku. Tak pernah ada dalam sejarah. Kalau orang tidak cuba belajar daripada sejarah, kena pula. Itulah yang kita kata, kena belajar daripada sejarah. Tak ada satu pun sejarah kalau ada Syiah jadi tenang, tak ada. Cuba tengok dalam sejarah. Hak ni depan mata kita tengok. Tak ada, tak boleh pergi. Sebab apa? Sebab hakikatnya dia tidak Islam, tapi dia mengaku Islam. Dia nak buat semua ni hadis-hadis kita ni, semua ni tidak betul. Apa tu? Jadi lagu mana? Terima hak dia, mana boleh. Itu dia. Dia bawa Islam ganti atas nama Islam. Islam yang lain. Bukan Islam tu lah, jadi lagu lain, segala-galanya jadi lain. Itu benda. Jadi ini doa ta'awudz ini sebab apa? Daripada Dajjal minta berlindung, besar sangat bala dia je. Keliru orangnya. Lagu tu kita tak nampak. Kita tak nampak. Inilah benda yang terletak pada iman ni. Hak ni lah kita nak kepada paduan hadis sunnah ni. Kalau ikut sunnah dia ayat dah. Dia ayat dah. Yakunu qaum fi akhir zaman yusammawna ar-rafidah yarfuduna al-islam wa yalfizuna qatiluhum fa innahum musyrikun. Ayat dah. Dalam hadis ada dah. Akan ada sebelum kiamat ni satu golongan yang orang panggil rafidah. Rafidah Syiah lah. Dia dakwa dia rafidah. Pokok dia dakwa dia rafidah. Mereka sebenarnya tolak Islam, tapi dakwa Islam. Tengok Nabi royak. Nak tolak Islam lagu mana? Tengok akidah lah. Akidah dia lagu mana? Tak tolak lagu tu. Banyak lah kalau nak sebutnya. Banyak lah. Tolak Islam, tapi mereka dakwa Islam. Nabi suruh perang, suruh lawan, kerana mereka sebenarnya musyrikun, syirik. Tu. Nak tahu syirik tak syirik? Tengok ajaran Syiah tahun lalu, syirik dia. Lagu mana dengan imam-imam dia tu, dia buat sepuluh Tuhan. Sayyidina Ali Tuhan. Memang gitu. Hak Nabi kata tu betul. Dalam keadaan gelap gelita lagu ni, kalau kita tidak pandukan dengan Quran dan Sunnah, habis kita kena. Kita duk main semangat politik kau saja, kena persaudaraan kau, tak tu kalau kena. Ataupun kita terpengaruh dengan zahir kau, dengan jubah kau, kena. Tak boleh dalam keadaan ni. Dia kena akidah. Dalam keadaan ni tak boleh pergi. Dia kena akidah. Sebab itulah dalam hadis hak tentang Dajjal, hak besar tu, hak akhir zaman, hak Nabi Isa yang bunuh tu pun, kan dalam hadis sebut, dia tulis sini kafir ni, kafarat dai tu. Tapi Nabi kata
Orang yang tidak beriman tak nampak tu. Tapi kalau orang buta huruf pun boleh baca, nampak. Bapa tu. Dia nak ayat sini maknanya tidak bergantung kepada ilmu. Kadang-kadang tak nampak. Ni lah benarnya. Sepuh berlaku lepas-lepas dah pun. Orang yang ikut-ikut, orang-orang yang sesat tu bukan calan-calan setengah-setengah tu. Hebat-hebat cerdik. Tapi dah Tuhan nak uri terpesong, nak lagu mana? Hak tu yang kena minta pelindung ni. Bukan dalam kuasa kita benda-benda lagu tu. Kalau kita tengok ni pengikut ajaran sesak-sesak tu, luar-luar negeri, hebat-hebat, alim. Kena juga. Tetapi hak tak kena ni orang biasa pun kadang-kadang tak kena. Dia selamat. Maknanya dia nampak seseolah dia nampak walaupun tak ada. Kalau biasa ni tak nampak, tapi dia boleh nampak. Nampak tu dengan nur iman, orang panggil cahaya iman. Itulah benda. Tapi kalau kita duduk pertikai lagi sahabat, nak lagu mana? Situ sebab tu dia pukul hak tu dulu. Nak jadi hilang iman kita. Bila kena hak tu habis kita. Serbai habis. Serbai habis. Kerak mana pun tak sakit, tak serah. Kerak mana. Sebab tu dia pukul hak tu dulu. Dia pukul sahabat tu dulu. Baru senang dia nak pertikaikan hadis, dia nak pertikaikan Quran, dia nak pertikaikan hak ni. Kena berlaku. Dia pukul hak tu dulu. Itu cara dia. Tapi ramai orang kita hak alim pun kadang-kadang dia tak khabar benda ni. Dia tak khabar, dia tak sedar. Tu. Jadi dia pandai mudah, ambil mudah. Tak kisah. Dia tidak tahu benda ni menyebabkan jadi orang sesat. Supaya tukar agama. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar. Betul lah dalam Quran kata tak tengok kau orang yang tukar nikmat Allah dengan kekufuran. Agama molek-molek kita duk tukar dengan hak sesat, hak dajal buat pagi. Dan mereka meletakkan kaum mereka dalam kebinasaan. Bila lok ni mari ni binasa habis, semua binasa. Semua jadi sesat lah. Mereka akan masuk neraka. Itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Cuba kalau kita tengok ayat Quran, nampaklah. Nak jadi berubah ni lagu mana akidah? Lok. Tak boleh lok. Barang dajal ni kena lawan. Dia tak boleh lok. Kalau lok kan, wa ahallu qaumahum daral bawar. Daral bawar. Mereka meletakkan kaum mereka di dalam kebinasaan. Itu maknanya. Nikmat ada molek-molek dah nak tukar dengan orang tu. Panjanglah kalau nak cerita. Jadi inilah benda. Tak nampak dah tu. Hak jadi sebuah Hindu duduk amatai pusat ke apa tu, pukul dada ke apa tu sampai darah, pukul kepala, tak nampak dah. Tak nampak. Ni dah jalan ni. Lagu tu lah ciri-ciri dia. Tak molek pun comel semacam. Lagu tu lah cara dia. Kita tak faham lagi. Apa dia lebihnya? Teruk lagu tu nampak ajaran boleh terima semacam. Tak apa. Takwil lagi. Tu hak sesat tu. Hak sesat. Jadi hak dia terima ni tidak sesat. Lagu mana hak tu? Tak buat apa lagu tu. Sebab tu kata pelik. Dia jadi dah kena bius otak. Lagu tu lah. Sebab tu kita kata dah. Kalau dah kena bius, tak apa berlaku. Lah mana-mana tak apa. Tak masuk akal pun. Boleh menikah dengan orang Tino, sebanyak mana nak menikah Tino pun bini orang pun boleh mutaah dengan orang. Masuk akal? Tak masuk akal. Tak apa dia kata. Pekoh Ja'fari dia lagu tu. Itulah akibatnya. Sebab tu tak boleh beri ruang. Mana ada ulama-ulama dalam kitab dulu bagi ruang? Tak ada lah. Tak ada. Sebab tu kita tengok kadang-kadang sedih ulama-ulama kemudian macam tak ada suluhan, tak ada lampu jalan merabah-rabah, poh jahil juga. Kalau tengok ulama dulu tak ada. Mudah-mudah dia nak kena. Dah. Ni dah kalau doktor sendiri pun kena wabak juga. Hak lain. Lagu mana nak harap. Itulah beratnya fitnah Masihid Dajjal. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita biar berlindung dengan Allah. Sebab berat. Lepas tu riwayat daripada Ibn Abbas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca selepas tasyahud, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam
Sebab tadi juga. Cuma hak ni lagu ni lah lafaznya. Tadi berlindung daripada pak perkara, daripada gini. Kalau nak kata lagu mana? Lagu ni lah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min fitnatid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Itulah yang dibacanya. Jadi sebab benda-benda lagu ni ialah kadang-kadang kita tidak mampu, tak erak. Nak sendiri, dia kena dengan pertolongan Allah. Minta tolong dengan Allah. Seterusnya riwayat daripada Mihjan bin Al-Adra', dia menceritakan dia masuk, Rasulullah masuk dalam masjid. Dia dapati ada seorang lelaki sudah nak selesai dah sembahyang. Dia bertasyahud lah, mana duduk tahiyat akhir. Dia pun kata, Allahumma inni as'aluka ya Allahul ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Aku minta engkau ampunkan dosa-dosaku. Innaka antal ghafurur rahim. Dia kata gitu. Nabi SAW pun kata, Allah telah mengampunkannya. Allah telah mengampunkannya. Gitu. Jadi 3 kali kata gitu. Jadi hak ni pun molek juga yang kita baca. Allahumma inni, lepas tadi baca hak ni pula. Allahumma inni as'aluka. Walaupun asal dia tidak Nabi kata, sahabat kata, tapi Nabi akui. Itu takrir daripada dia. Takrir, pengakuan daripada Nabi SAW. Bolehlah. Sebab ada kalanya sahabat baca, Nabi pada tu tak pui. Jangan kata lagu tu. Itu pentingnya. Sama sahabat ni dia dalam keadaan lagu tu lah, moga hukum tu duduk tengah timbul pada masa tu. Jadi ada hak Nabi SAW tetapkan, akui, betul, molek hak tu. Jadi setengah-setengah orang yang tidak faham, dia kata ibadat ni kita boleh buat sendiri. Tengok sahabat tu, tengok dia buat sendiri, Nabi tak ajar, dia buat sendiri. Dia kata lagu tu, dia tak faham. Hak ni Nabi akui lain ceritanya. Berapa banyak hak dia sahabat baca tak kena, Nabi tegur. Tak apalah pada masa tu. Lepas tu kalau kemudian kita nak tahu mana betul ke tak betul, sebab dia nak tegur. Sebab tu tak boleh. Setakat ada sudah. Setakat ada. Baru ni minggu lepas kita sudah jumpa dah kan, Imam Nawawi kata tak boleh kata warham Muhammadan. Tak boleh. Padahal molek mana dia? Tak boleh. Sebab apa tak ada hadis kata dia. Maknanya kena ikut setakat ada. Imam Nawawi berkata lagu tu. Kalau baca juga bid'ah kata dia. Bid'ah. Kita kata apa? Nak molek kan? Doa biar Tuhan rahmati. Sebelum pada tu pun assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Wa rahmatullah. Ada dah. Tak boleh. Ada tu tak apa sekali. Ada tu. Tapi nak tambah-tambah diri tak boleh. Itu dia. Jadi ada sebut ni, ya Allah al-ahadus samad. As-samad ini ada beberapa makna dia. Yang pertamanya iaitu Tuan ataupun ketua yang sempurna dalam segala sudut kepimpinannya. Itu satu makna dia. Yang kedua, makna dianya Tuhan yang dituju pengharapan ataupun ditujukan pengharapan kita kepadanya, dan Tuhan yang diminta pertolongan pada ketika kita ditimpa bencana ataupun kesusahan. Itu makna as-samad. 2. Yang ketiga, maknanya Tuhan yang kekal abadi. Itu makna as-samad, yang kekal abadi. Setelah semua makhluknya binasa, dia tidak binasa. Itu makna as-samad juga. Yang ketiga. Yang keempat, as-samad iaitu Tuhan yang tidak ada kuasa yang mengatasi kuasanya. Itu makna as-samad juga. Yang kelima, Tuhan yang tidak berlaku sebarang kekurangan kepada dia. Tidak berlaku sebarang kekurangan pada dia. Yang kelima iaitu Tuhan yang tidak ada sedikit pun cacat celanya. Yang tidak ada sedikit pun cacat celanya. Yang keenam iaitu seperti yang tersebut selepas tu, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu makna as-samad. Tuhan yang tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak ada apa pun yang serupa dengan dia. Itulah as-samad makna dia.
Itu ada beberapa makna dia. Ini tersebut di dalam Ma'alimut Tanzil. Dia ambil Ma'alimut Tanzil tafsir Imam Baghawi. Nabi SAW kata dia sudah diampun dah. Tuhan ampun dah dia. Babu ikhfa'it tasyahud. Ini bab menyembunyikan tasyahud, menyembunyi ataupun memerlahankan. Tidak baca derah lah, supaya baca Fatihah tu dalam sembahyang baca derah. Tidak lagu tu baca tasyahud, tapi baca qahar. Di sini dalam riwayat dia sebut minas sunnah, termasuk dalam sunnah. Apabila dia dalam hadis ni ada sebut gitu minas sunnah, maksudnya sunnah Nabi SAW. Inilah mengikut jumhur ulama hadis. Kalau kata minas sunnah, maksudnya sunnah Nabi SAW. Walaupun ada juga yang mengatakan boleh jadi juga sunnah tu maksudnya sunnah sahabat, boleh jadi juga. Tetapi jumhur ulama mengatakan kalau lagu ni maksudnya sunnah Rasulullah SAW, iaitu perlahankan tasyahud, tidak baca derah. Tidak baca derah dalam sembahyang. Hak baca derah tu ke ataupun baca qahar belaka tasyahud tu. Tahiyat tu lah. Tahiyat tu baca qahar belaka, doa ke gapo ke semua qahar belaka pada ketika tu. Dan ini adalah sesuatu yang diijma'. Bukan hadis ini saja, banyak lagi hadis-hadis yang lain. Adapun hadis ini dia ada khilaf ulama. Ada yang tak sepakat hadis ini sebab ada Ibnu Ishaq tu, Syiah itu. Yang keduanya ada Yunus, bawah pada Ibnu Ishaq. Setengah ulama dia pertikaikan Yunus itu, Yunus bin Bukair. Sebab itulah kita tengok dalam kitab ni 315 ni, Ibnu Ma'in kata thiqah. Tapi Nasai kata dhaif. Abu Daud kata laisa bihujjah, tidak hujjah, tak boleh nak pegang dengan dia ni. Kalau riwayat dia tak boleh pegang. Dia ambil kalam Ibnu Ishaq, dia hubung jadi macam hadis, nampak? Kata dia ni riwayat. Jadi makna tak sedap lah. Ibnu Ishaq tu sekarang dah hak bawah pada dia tu pun tak sedap juga. Bukan semua terima juga. Tetapi yang orang duduk pakai tidak pakai dengan hak ni, hak lain banyak lagi. Kalau kita ada hak lain banyak lagi. Apa dia nak ayat ni pun ada juga. Saluran itu banyak. Itu tujuan Imam Abu Daud. Bukan dia nak ayatnya hak dia mari tu semua tinggi belaka tarah dia, sahih belaka. Dah. Supaya juga dalam Tirmizi pula gitu juga. Dia tidak bermaksud dia tulis kitab tu nak kumpulkan hadis-hadis yang disepakati oleh ulama tentang kesahihan dia. Tidak gitu. Bukan gitu maksudnya. Sebab itu dia sendiri komen, dia kata hadis ni tidak sahih. Dia kata. Padahal dia bagi dalam kitab ni. Dia nak ajar kepada kita, nak ayatnya sesuatu perkara tu, amalan kita ni banyak saluran sampai kepada kita. Ada saluran yang kemah, ada saluran yang tidak kemah. Ada macam-macam. Jadi hak saluran hak tak kemah ni ada kalanya sesuai juga, serupa juga dengan hak kemah. Macam hak ni. Babul isyarati fit tasyahud. Ini bab isyarat dalam tasyahud. Riwayat ini dia, Imam Abu Daud ambil daripada Ali bin Abdul Rahman Al-Muawi. Kita tengok situ. Al-Muawi dalam Taqrib dia kata dengan fathah mim dan muhmalah khafifah, yakni Ma'awi, dia baca gitu. Al-Madani thiqah. Tetapi Sam'ani berkata dalam Ansab, Sam'ani dalam Ansab, dia luah lah ilmu ni. Dalam kitab-kitab hadis ni satu bab, dia ada bab Ansab, satu bidang. Ansab tu hak mana seseorang perawi belakang dia tu ada misalnya Al-Muawi, Al-Madani, As-Sijistani. Berapa orang dia? Hak lagu ni ada nisbah lagu ni. Berapa orang? Ada di kalangan ulama. Berapa orang? Di kalangan perawi ni berapa orang yang menggunakan nisbah lagu ni? Dia ada kitab pula, bukan sebutir dua. Banyak. Ansab ni saja 5 jilid. Karangan Sam'ani. Dia kata hak betulnya dengan dhammah mim dan fathah muhmalah, Muawi. Ini nisbah kepada Muawiyah. Jadi asalnya Muawiyah
Jadi orang-orang yang ada kaitan dengan hak tu, tidak semestinya Sayyidina Muawiyah, sahabat tu hak lain-lain pun ada kaitan dengan orang yang bernama Muawiyah, dan dia cuba kaitkan dengan orang tu kerana sesuatu sebab. Kerana sesuatu sebab, bagi orang Arabnya dalam cara dia ni, maka dia panggil Muawiyah. Sebab itu dia kata nisbah kepada Muawiyah, mereka ni ramai. Di antara mereka ialah Ali bin Abdurrahman Al-Muawi, iaitu dinisbahkan kepada Bani Muawiyah bin Malik bin Auf bin Amr bin Auf, iaitu satu pecahan keluarga Ansar ni, Aus. Jadi anak-anak dia tu lah, keturunan tu, anak-anak tu. Bukan Muawiyah, Sayyidina Muawiyah tu tidak. Jadi anak cucu dia ni, dia nisbah kepada Muawi. Hak mana-mana anak-anak dia Muawi berlaku. Itu cara orang Arab. Sudah jadi budaya dia lah. Begitu. Kita tidaklah begitu. Sebab tu kita tak berapa-apa. Misalnya kita kata dalam satu keluarga tu banyaklah keturunan ni, siapa tu ada belaka, tapi bawah ni hak dipastikan, diketahui dalam keluarga ni jadi berubah, jadi baik-baik, jadi orang berilmu. Startnya start mana? Misalnya kita katakanlah nama start tu, datuk dia tu Yusuf. Misalnya kita kata Yusuf, tok dia tu Yusuf. Yusuf tu lah start buat perubahannya dalam keluarga ni. Jadi berilmu, ngaji lah. Sebelum pada tu tidak. Ataupun perubahan dalam apa-apa segilah, tidak semesti dari sudut ilmu, dari sudut apa-apakah, yang mana dia kata hak ni sebenarnya daripada sini startnya, anak-anak kemudian. Jadi baik kita nisbahkan, kita kaitkan keturunan kita ni, nama kita ni, lepas pada nama kita alif belakang tu kita berbuat ni, sebab dia ni lah yang mengubah segala-galanya keluarga kita. Jadi lepas tu nama Abdul Rahman bin Abdul Qadir, misalnya Abdul Qadir tu anak pada Yusuf tadi, Al-Yusufi. Dia berbuah alif belakang tu. Hak tu pula nama Khalid bin Muhammad bin Yusuf, ataupun 7 keturunan kemudian lagi tu, bin ni akhirnya Yusufi. Itu cara dia. Maknanya dia ingat dalam keluarga dia siapa dia yang buat perubahan, yang perlu kita ingat semua. Itu cara dia. Kita tak ada tu. Kita tak cara tu nenek kita siapa tu nak. Hak duduk atas pokok kayu, hak duduk mana ikut lah. Dia tidak, dia jaga keturunan. Dan dia tahu hak ni. Jadi ini memberi perasan pula kepada hak kemudian ni. Tengok, hak lain tu nenek, hak mana-mana tak ada itu tu hilang nama dia, tidak dikenang lagi kemudian. Tetapi hak mana buat perubahan dalam keluarga, mana bawa kebaikan dalam keluarga, dikenang. Itu cara dia. Memberi semangat pada orang kemudian nak jadi baik lagu tu jugalah. Nak jadi baik lagu tu juga. Tak itu. Ceritanya. Dalam khulasah dia kata dengan fathah dhammah mim. Lepas tu ada dalam taqribut tahdzib fathah mim itu, ini boleh jadi silap penyalin penulis kata dia. Sebab nak kata Hafiz Ibnu Hajar salah, moga orang alim besar. Takkan dia tak tahu ni. Dia kata tadi Ma'awi kata dia. Itu mungkin silap penulis kemudian. Sebab sampai dulu dia tak ada mesej cetak. Dia ada tulis. Atas tulis tu kalau salah. Cumanya orang kemudian fikirlah, ini kesalahan ni tak pernah sabar dia ni, sebab dia tak akan salah benda lagu ni. Gitu. Orang katalah, orang letak atas orang lain, sebab dia tu orang hebat sangat. Gitulah. Jadi hak betulnya ke mana-mana pun tu salah lah. Hak dalam taqribut tahdzib tu salah. Hak betulnya ni, supaya dalam ansab ini iaitu Al-Muawi. Baru betul. Bapa Ma'awi bukan nama Ma'awiyah, Muawi lah. Gitu. Dia kata pernah, dia kata Abdullah bin Umar ni tengok ketika aku duduk semaya, aku duduk main anak batu. Mungkin duduk gotel anak batu ke, budak-budak tak reti lagi, jahil, tak reti, duduk main anak batu. Bila dia selesai, maknanya pada ketika tu dia duduk semaya jugalah kira-kiranya. Jadi tengok semaya tu nak tegurlah ke mana. Tapi dia tengok budak ni duduk main anak batu. Main anak batu tu kau kosek anak batu depan tu kau, depan lutut tu kau, ataupun ambil anak batu duk kotel anak batu, boleh jadi belakalah. Jadi bila dia selesai semaya, dia larang aku. Dia larang, jangan buat lagu tu. Kamu kena buat sumpah hak Rasulullah buat.
Dalam semaya ibadat dia kena buat seperti Rasulullah buat. Jadi saya pun katalah kata lagu mana Rasulullah selalu buat. Jadi Ibnu Umar pun riwayat gini, bila dia duduk dia letak tapak tangan atas paha dia. Tapak tangan ni atas paha kanan. Lepas tu dia lipat, dia genggam jari-jari ni, genggam belakang. Hak ni dia buat tunjuk. Dan dia isyarat dengan jari hak ni, hak sebelah ibu jari. Dia isyarat dengan hak lain dia genggam belakang. Dan dia letak tapak tangan kiri dia atas paha kiri. Lagu itulah cara dia buat. Gitu. Jadi hadis ini menunjukkan ada isyarat itu. Isyarat pada ketika tasyahud tu kan, ada isyarat dengan jari telunjuk tu ada. Dalam riwayat yang kedua pun lebih kurang gitu juga. Cuma ni riwayat orang lain. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Zubair riwayatkan bila dia duduk dalam semaya, dia duduk tawarruk. Dia duduk lagu ni masuk kaki kiri, bawah kaki paha kanan dan betis kanan itu orang panggil duduk tawarruk. Seperti kita duduk tahiyat akhir itulah. Itu duduk tawarruk orang panggil. Lagu itulah dia duduk. Maknanya ini menunjukkan, menggambarkan tahiyat akhir. Wa farasha qadamahu al-yumna, dan dia menghamparkan kaki kanan dia. Inilah pegangan orang yang mengatakan kaki kanan duduk gini. Gini bersilang. Bukan diri gitu, jari itu, tetapi begitu. Belakang gitu. Maknanya belakang tapak kaki ni kena lantai. Gitu. Biasa juga kan? Orang buat begitu biasa juga. Ini hadisnya. Ini hadisnya. Boleh juga buat lagu tu. Tapi hak lebih biasa, hak kebanyakannya Nabi SAW dia itu jari lipat jari kaki itu, sehingga jari-jari dia tu menghadap kiblat. Jadi hadis-hadis ni macam-macam. Kita tengokkan cara duduk ni, cara kaki ni macam-macam. Ini semua untuk kemudahan kita. Jangan kita terikat sangat. Sebab orang bukan semua boleh buat lagu tu. Hak mana gemuk-gemuk tu, hak mana sakit orang tu tak boleh nak lipat lagu tu. Tu baik nak lipat rohok lah. Siapa tak khusyuk semayang, siapa dia suruh lagu tu. Hak khusyuk tu hak pentingnya. Sebab itulah Nabi SAW tunjuk macam-macam. Tunjuk macam-macam. Dulu kita sudah jumpakan dia hola kot ni. Hola kot tu. Kaki tu kanan tu hola kot tu. Sebab kaki kiri duduk bawah betis tu pun kaki kanan pun kot tu juga. Jadi maknanya bahagian sini ni makna kena lantai. Gitu. Itu pun satu cara. Ada juga dalam hadis. Tetapi itu bukan hak kebanyakan. Hak kebanyakannya seperti tadi lah. Tapi walaupun kebanyakan pun, tengok juga atas kita tu kemampuan kita. Sunnah ni bukan nak suruh walaupun hak ni molek, jadi kamu mampu tak mampu hak molek pun. Tidak lagu tu. Bukan lagu tu cara ikut sunnah. Sebab itulah Imam Syafi'i kata dia tahu sunnahnya kalau cabut tiak ni, cabut bulu ketiak. Itu sunnahnya kata dia. Tapi aku tak tahan sakit kata dia tu. Sebab tu dia cukur. Imam Syafi'i cukur. Jadi mana tengok? Tengok. Mana seorang imam besar dia tahu sunnah lagu mana. Tapi tengok kemampuan kita juga. Tidak boleh ikut membabi buta sunnah. Gitu. Imam Abu Hanifah contohnya. Dia tahu sunnah. Nabi SAW sembelih unta sambil berdiri unta tu. Bukan perebah unta. Dia nak buat nak ikut sunnah lagu tu lah. Gelepar unta tu nak rebah dia. Lepas pada tu dia kata tak boleh. Kita tidak semua sunnah Nabi tunjuk lagu tu betul-betul kita kena buat lagu tu. Tengok juga kemampuan kita. Tengok juga keadaan. Memanglah unta ni setengah-setengah tempat memanglah jinak sangat. Seorang pada dah sembelih. Cah keting tu rebah tu kan pada sembelih lah. Setengah-setengah tempat. Lembu lagu tu juga. Ubah setengah-setengah tempat lagu tu juga. Seorang sembelih. Tapi ubah tempat kita jangan, lembu tempat kita jangan. 10 orang pun tak apa itu lagi. Ini gelepar kuat. Itu bergantung kepada keadaan. Jadi kita tak boleh sementara kau sunnah kan awak lagu tu. Tidak lagu tu, tak kena tu cara tu. Jadi hak sunnah Nabi ni mengikut kemampuan kita.
Apalagi kalau ada sebut dalam hadis tu cara macam-macam, macam ni, ikut kita boleh. Lepas pada tu dia letakkan tangan kiri atas lutut kiri dan tangan kanan atas paha kanan, dan dia isyarat dengan jari dia. Abdul Wahid perawi ni dia tunjuk kepada kami isyarat tu dengan jari. Jari mana? Dia tunjuk jari telunjuk. Tu isyarat. Dua. Yang ketiganya hadis kita tengok sini, Abdullah bin Zubair juga, dia kata Nabi SAW isyarat dengan jari dia bila dia berdoa, dan dia tidak gerak. Dia tidak gerak jari dia. Dia tidak gerak jari dia. Lepas tu hal lain tu tak apa, sebab hak kita nak bincang sekarang ni hak masalah gerak jari tu. Jadi hak akhir sekali dia angkat, hak terjemah tu terjemah dia angkat jari dia, hak jari telunjuk dia condongkan sedikit. Gitu. Bukan betul gitu. Condongkan sedikit. Ini dalam riwayat hak akhir. Jadi kesimpulannya, ini pun satu khilaf banyak juga ni masalah isyarat dalam tasyahud, banyak khilaf juga. Walau bagaimanapun ia adalah satu sunnah Nabi SAW, yang mana kebanyakan ulama, umumnya ulama di mana-mana terima. Terima hak ni isyarat. Sebab apa? Ia sabit berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan terang. Terang. Jadi tidak boleh kita tinggalkan hadis-hadis ini kerana ada beberapa pendapat daripada setengah-setengah kalangan itu. Kita tak patut tinggal. Jadi dalil ada ni. Hak ni kita kena terima hak ni. Banyaklah. Di antaranya disebut sini, imam 3 imam tu terima belaka. Imam Abu Hanifah pun terima juga. Jadi mana pak imam tu terima belaka. Mulla Ali Al-Qari tulis kitab. Sebenarnya benda ni ada perbincangan banyak di kalangan ulama, dan ramai ulama sudah tulis kitab khusus berkenaan dengan hak ni saja. Jadi dalam kitab Tazyinul Ibarah, Mulla Ali Al-Qari ada sebut dalil hak ni dalam Quran secara ijmal, kata dia ada. Dalam Quran tak ada ni syarat jari-jari ni, tak ada. Tapi secara ijmal ada, iaitu wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Itu hak dalil umum lah. Dan man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Itu dalil umum. Sunnah banyak, kata dia, hadis banyak. Di antaranya kita baca saat ni, itu sikit baru, banyak lagi hal lain. Lepas tu dalil laginya ijma'. Sebab apa? Di kalangan sahabat, di kalangan salaf, hampir-hampir tidak ada khilaf tentang gerak jari ni. Cuma gerak lagu mana, tu ada khilaf. Hak gerak ni jari telunjuk, hak tu tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Jari lain tak ada. Semua kata tak ada. Hak adanya jari telunjuk. Lepas tu dia sebut Imam Abu Hanifah, anak-anak murid dia Malik, Syafi'i, Ahmad dan sekalian ulama, dia kata terima ni. Tapi ada juga pendapat hak ganjil, pelik. Dia kata haram. Sampai haram. Umpamanya ada sebut sini, yang mana Mulla Ali Al-Qari kritik. Kaidani dia kata yang ke-10 perkara yang diharamkan dalam ni iaitu isyarat dengan sababah, isyarat dengan jari telunjuk ni supaya yang diamalkan oleh ahli hadis, kata dia hak tu haram, kata dia. Mulla Ali Al-Qari kata ni silap besar ni, kesalahan ni teruk ni, kata dia. Ni puncanya kejahilan, kata dia. Kejahilan tentang kaedah usul dan martabat furu'. Kalaulah tidak sabit kita ni suka baik ke dia, boleh jadi siapa kafir ni lagu ni. Siapa kata gini ni boleh jadi kafir, kata dia, dan jadi murtad terang, kata dia. Kalau tidak sabit kita sangka baik kerana dia tidak sampai, tak tahu hadis ke apa ke, kita kata gitu. Bolehkah seseorang mukmin mengharamkan, kata dia,
apa yang telah sabit daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh orang mukmin tak kerja lagu tu. Yang mana hampir mutawatir dalam nukilannya. Gitulah. Jadi di sini dia tidak ada sebut cara dia tu. Tetapi dalam kitab Ma'arifus Sunan, kita nak buka pun panjang juga ceritanya ni. Dalam kitab Ma'arifus Sunan dia ada sebut cara-cara dia. Jadi secara umumnya kita boleh sebutlah Imam Syafi'i dia kata gerak. Hak ni hadis ni hak kata tidak gerak ni, maksudnya setelah isyarat tu mestilah ada gerak. Tak kata ada gerak lah. Lepas pada tu tak ada gerak. Gitu. Jadi dia kata mana? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an dia apa ni? Mula-mula duduk gitu kan, tunduk tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Bila kata illallah, akad. Bila akad tu tak gerak lah, senyap situ. Sampai sudah. Itu dia pegang dengan hadis wala yuharrikuha. Dia tidak gerak. Dia pegang tu. Ni dia pegang. Dia tidak gerak. Senyap sampai sudah lah. Sampai sudah. Gitu. Hak ni kita sudah bicara dah dulu. Ni lagu mana ni nak kepar di lagu mana? Cara kepar tu ada beberapa cara. Hak masalah kepar ni. Rekah ceritanya gini. Rapak ni. Ibu jari ni rapak ke bawah jari telunjuk ni. Satu lagi sini. Ibu jari ni duduk ni, sini. Pada ni pelipatan yang kedua, jari tengah duduk situ. Yang ketiga sini. Ibu jari bertemu dengan hujung jari tengah. Itu hadis Wa'il bin Hujr. Dia ada beberapa hadis lah. Gitu. Itu beberapa hadis yang kita tengok ada berlaku dari segi lipat tu. Lepas tu ada pula riwayat yang kata tak ada lipat langsung. Buka gitu. Ada juga. Tetapi ini tidak ramai hak mengikut. Dalam mazhab Hanafi ada amalkan begini. Walaupun ada hadis tidak sebanyak hak kepar tadi tu, hak genggam tadi. Tak sebanyak. Maknanya dia gini, bila siapa isyarat lah dengan jari ni. Isyarat. Gitu. Dan dia isyarat. Maknanya apa ni? Kalau Imam Syafi'i tadi apa ni? Illallah tu naik. Kalau mazhab Hanafi asyhadu tu naik. Asyhadu an la ilaha illallah tu turun. Illallah tu turun. Bila turun tu tak gerak dah lah. Tu senyap situ lah. Itu dia kata tidak gerak tu. Hak mula-mula tu gerak, isyarat. Kan isyarat mestilah ada gerak. Kalau tidak, isyarat ke dia. Lepas turun tu tak ada. Senyap situ. Itu Imam Abu Hanifah. Jadi boleh jadi genggam, boleh jadi buka gitu. Turun tu kan ada lah. Gitu. Lepas pada tu Imam Ahmad tidak, dia kata gerak. Gerak sama. Dia pegang hadis hak ni la yuharrikuha. Ada hadis yuharrikuha. Bukan la, tak ada la. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika bertasyahud itu yuharrikuha, dia gerak. Gerak tu ketika mana? Bila dia menyebut nama Allah. Bila ada Allah, Allahumma salli ala Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah. Bila ada Allah. Ataupun dhamir yang kembali kepada Allah. Muhammadan abduhu, hu tu siapa dia? Allah. Wa rasuluhu, Allah. Gerak. Setiap Allah gerak. Gerak. Itu Imam Ahmad. Imam Malik dia kata gerak ni kanan kiri. Gitu. Gerak gitu. Gerak tu mana? Ada ni dalam kitab Ma'arifus Sunan dia sebut. Ada riwayat sebut dia condongkan ke kanan dan ke kiri. Gitu. Ada riwayat lain pula pusing. Maknanya boleh berlaku. Maksudnya geraklah. Tetapi ada juga setengah-setengah ulama macam Syekh Ahmad Sarhindi, yang di India dulu orang kenal dia sebagai Mujaddid Al-Fistani. Abad ke-12 dia Mujaddid. Dia kata semua ni tak ada. Tak payah isyarat, kata dia.
Sebab apa? Hadis ini muttarib, tak tetap, kadang gini, hak mana so ni kata dia. Sebenarnya hak asalnya tak ada, duk senyap gitu. Oh, dia pegang gitu pula. Tapi pendapat ulama lain-lain, termasuk anak dia sendiri. Anak dia alim besar juga, tulis kitab. Dia tak terima hak ayah dia. Anak murid dia hak lain tulis kitab juga. Dia tak terima hak tok guru dia. Sebab apa? Sebab hadis banyak sangat. Jadi kalau hadis ni tidak tetap, kadang gini banyak. Bukan so hadis ni hak lain-lain banyak lagi. Misalnya tasyahud. Hak ni tasyahud lagu ni, hak ni tasyahud lagu ni. Jadi kita tak tasyahud lagu tu. Gitu. Sedangkan kita boleh pakai kan tasyahud banyak, mana kita boleh pilih lah mana-mana. Boleh. Mana-mana moga ada. Sepatutnya kalau kita pakai gitu kan senang. Boleh pilih. Ketika ni kita nak pakai lagu ni, ketika ni kita nak pakai lagu ni, pakai mana-mana pada belaka. Tak apa. Tapi kita sudah sebut dah tadi mazhab tu lagu tu lah. Mazhab tu. Jadi apa sebab? Dari segi hikmat dia kata hak ni isyarat asyhadu alla, hak lain tu senyap. Bila illallah, tu kita akak. Itu yang kita akui. Hak lain tak ada, kita senyap lah. Kalau bila kata illallah, akak. Hak tu maknanya kita terima. Allah saja, hak lain tak ada. Sebab tu dia kata ketika tu. Tapi sebenarnya dalam hadis yang sahih, yang terang, tak ada gerak ni ketika mana, tak ada. Itu pendapat ulama. Pendapat ulama, ijtihad mereka, dia duk fikir tengok ni. Ni kata lagu ni, ni kata lagu ni, tu jadi khilaf. Dalam hadis yang terang, pada ketika ni akak, pada ketika ni jatuh, tak ada. Cuma dia sebut isyarat, dia gerak gitu lah. Paling tingginya gitu. Jadi itu kalau Syafi'i. Kalau orang Hanafi, asyhadu, makna gini, makna tolak. Asyhadu alla ilaha illallah, tu maknanya hak tu kita terima. Isyarat. Sebab nak kecek ke apa tak boleh kan dalam sembahyang, isyarat lah. Dalam riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas, dia isyarat dua jari. Pernah dia isyarat. Nabi SAW kata ahid, satukan. Sebab itu isyarat kepada tauhid. Jadi daripada hadis itu kita faham isyarat ni sebenarnya nak menyabitkan tauhid. Jadi tauhid ni di mana? Situlah ijtihad ulama. Tauhid tu illallah, itulah maksudnya. Tu masing-masing dia letak situ. Pada kebanyakannya dia kata situ. Supaya juga kalau Imam Ahmad dia kata setiap kali sebut Allah, tidakkah Allah tu satu? Bisa. Ada gerak juga, isyarat juga. Ke situ juga pergi. Dia isyarat kepada tauhid. Dan mengikut ulama lah ni, tidak dalam hadis. Mengikut ulamanya dia jari ni dia orang dia tu bersambung dengan hati. Bersambung dengan jantung, bukan hati, jantung. Jadi bila kita buat gini, dia lebih menguatkan lagi pengakuan kita. Dan ada hadis, walaupun hadis itu tidak sahih, dhaif, ada di sini dalam kitab ni pun ada hadis riwayat Ibnu Umar. Nabi SAW kata menggerakkan jari dalam sembahyang itu melarikan syaitan, menakutkan syaitan. Tapi hadis itu tidak sahih, dhaif. Menakutkan syaitan. Sebab apa? Memanglah kita nak menyabitkan tauhid kan, kita nak menafikan syirik, tolak lain semua, takutlah syaitan. Tak senanglah dia. Gitu. Jadi hak lain-lain tu nampaknya lebih kurang ya. Maknanya secara kesimpulannya dapat kita buat iaitu gerak jari ni, jari telunjuk ni dalam sembahyang itu ada sabit berdasarkan sunnah. Cuma kaifiat dia tu itu khilaf. Tapi gerak tu sendiri ada. Jadi orang yang kata ini adalah satu bid'ah ataupun tak ada, tak perlu diamal, itu tak kena. Walaupun ada daripada ulama-ulama besar pun ada juga seorang dua, tapi itu tidak ramai. Adanya kebanyakan mereka terima berlaku. Jadi hak lain-lain itu lebih kurang babu karahiyatil i'timad 'ala al-yad fi shalah, sekat itulah wallahu a'lam.